Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir menonton dan selamat datang ke Hey Shadows Channel di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, misteri dan juga kisah-kisah sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Tak cukup nafas, Mat. So sebelum Shadows kongsikan semualah kisah-kisah seram semua benda tu, time awal-awal dulu konten Shadows banyak berkongsikan benda-benda seperti tempat-tempat misteri, tempat-tempat seram yang famous, sama ada di kawasan Asia ataupun di luar negara. So, dengan ini Shadows berbesar hati ingin mengumumkan yang Shadows akan hidupkan kembali segmen tersebut sebagai tanda kepelbagaian. Amboi, aku tak tahu sama ada tu adalah ayat yang betul ke tak. Alright, di mana di Hey Shadows Channel ni adalah benda-benda lain yang selain kisah seram yang Shadows kongsikan, tapi still berteraskan unsur-unsur seram, misteri dan juga yang sewaktu dengannya. So Shadows harap korang akan terhibur dengan konten ataupun segmen yang baru Shadows bawakan ni. So tanpa membuang masa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Shadows akan kongsikan 5 makhluk legenda yang terdapat di Malaysia. Alright, so kita roll intro dulu. So kita mulakan dulu dengan negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Mungkin ada antara korang yang tahu pasal makhluk ni dan kemungkinan ada yang tidak tahu. So makhluk tersebut tak lain dan tak bukan Bujang Senang. So Bujang Senang, buaya misteri yang mendiami negeri Sarawak. Bukan movie yang dilakonkan oleh Saiful Apek. So ingat tu So negeri Sarawak yang sangat terkenal dengan habitat buayanya yang banyak, tapi tolak tepi buaya darat tu tak termasuk dalam antara buaya-buaya yang dalam air. So antara sungai yang terkenal adalah Sungai Batang Lupar yang menyimpan pelbagai kisah dan rahsia. Dan dekat sini jugalah kita diceritakan tentang kisah si Bujang Senang, seekor buaya gergasi yang pernah mengganas suatu masa dahulu. Dikatakan buaya misteri ni dahulunya adalah seorang manusia. So menurut legenda, buaya ni berasal daripada seorang pahlawan Iban yang bernama Simalungun. So dikatakan Simalungun ni sangat terkenal sebagai seorang pahlawan di zaman mengayau ataupun lebih dikenali potong kepala. So musuh-musuhnya yang tidak mampu mengalahkannya kerana mempunyai ilmu yang kebal. So Simalungun ni dan isterinya disumpah menjadi buaya akibat menyimpan dendam yang sangat membara, dan Bujang Senang ni berjanji akan membunuh semua keturunan yang membunuh mereka. So ada kepercayaan yang menyatakan Bujang Senang ni akan mencari mangsa yang berbangsa Iban, sebab bangsa Iban lah yang bertanggungjawab atas pembunuhan Simalungun. So setelah bertahun-tahun membuat kacau, kononnya pada tahun 1982 penduduk tempatan telah berjaya menangkap si Bujang Senang ni. So tubuh badannya sepanjang 19 kaki. Namun begitu, ramai yang masih percaya yang ditangkap dan dibunuh bukanlah Bujang Senang, tapi isterinya. So mereka percaya yang Bujang Senang ni masih berkeliaran di luar sana ataupun masih bersembunyi. So mulalah dendam Simalungun mencari mereka yang membunuh isteri Simalungun. So sekarang kita beralih ke lokasi yang famous dengan percutian. Tak kisahlah Malaysia ke luar negara ke, semua pernah dengar pasal tempat ni ataupun pulau tersebut lah. Pulau tu tak lain dan tak bukan merupakan Pulau Langkawi. Yes, mempunyai kisah-kisah legendanya yang tersendiri dan mempunyai 99 pulau yang mengelilinginya. Tiba kan, aku harap betul lah 99, tapi timbak kan. Tapi kisah yang Shadows bakal kongsikan bukan berkenaan legenda Masuri, tapi berkenaan dengan ular yang besar yang menjaga perairan Langkawi. Ular, Mat. Aku tak boleh share bab ular ni. Memang aku tak boleh ular. Ular ni memang geli, Mat. So anyways, berbalik pada kisah raksasa yang digelarkan sebagai ular besar. Mudahnya nama.
So diceritakan dalam buku Malay Kingship in Kedah, Religion, Trade and Society, di mana pegawai tentera British Sherard Osborne yang terbabit dalam Perang Kedah pada sekitar 1838 pernah mencatatkan satu kisah pelik mengenai kewujudan seekor haiwan raksasa di Langkawi. So pada zaman silam, kisah itu diceritakan oleh seorang penduduk tempatan dan cerita itu turut membabitkan upacara mengorbankan manusia untuk menjadikan makanan kepada haiwan ganas berkenaan. So sebelum ketibaan Islam di Kedah, raja yang ingin menaiki tahta di negeri itu perlu mengorbankan putrinya kepada ular tersebut. Sebagai balasan, haiwan ganas itu akan menjaga keselamatan dan perairan Kedah daripada ancaman musuh. Namun apabila Islam tiba di Kedah, raja dan penduduk negeri itu menganut agama Islam dan upacara mengorbankan manusia kepada ular besar itu akhirnya diberhentikan. Bagaimanapun, tindakan itu menimbulkan kemarahan pada ular raksasa tersebut, dan dikatakan disebabkan makhluk itu asyik buat hal, muncullah seorang ulama yang membantu untuk menamatkan kezaliman makhluk kejam itu. So ceritanya adalah sebaik ulama itu tiba di sarang ular tersebut, beliau mengambil wuduk, memakai serban hijau, menjunjung Al-Quran dan berdoa supaya ular besar berkenaan mati ataupun diusir dari kawasan itu. So sebaik melihat kelibat ulama terbabit, ular besar mula menyerang dan menelan jasad tokoh Arab tersebut. Bagaimanapun, sesuatu tidak diduga berlaku apabila ular besar berkenaan menggelupuk kesakitan. Dan dalam keadaan terseksa, ular besar tersebut melarikan diri ke arah gunung di pulau berkenaan dan tidak pernah muncul mengganggu manusia lagi. So cuba korang bayangkan betapa besarnya ular ni. Macam ular Jormungandr dalam mitos orang Viking, ular besar yang mengelilingi bumi. So kenapa ular mat? Dah ada banyak-banyak binatang lain, ular juga nak kena. Aduh, dah lah, malah nak cerita pasal ular dah. Jom kita ke makhluk legenda yang lagi satu. Let's go. So kita masih lagi di negeri Kedah. So Dracula Malaysia ataupun nama lainnya adalah Raja Bersiung, antara makhluk legenda yang famous yang terdapat di Malaysia. So kalau luar negara kita ada Dracula, di Malaysia kita ada Raja Bersiung. So apa kisahnya pasal Raja Bersiung ni? So Raja Bersiung merupakan kisah yang diceritakan dalam Hikayat Meru Mahawaksa, di mana legenda memperlihatkan seorang raja yang gemar meminum darah manusia. So macam mana Raja Bersiung ni mendapat namanya? So kisahnya, sejarahnya adalah Raja Bersiung ni time awal-awal dulu amat gemar makan masakan gulai bayam, dan pada suatu hari Bersiung ni pergilah berburu dengan tukang masak So Bersiung ni pergi berburu, dan tukang masak baginda seperti biasa ditugaskan untuk memasak gulai bayam tersebut. Masalahnya dengan tukang masak ni, dia ni suka berangan-angan tau, dan tengah duk layan perasaan semua benda tu, tanpa disedari dia telah terpotong jarinya sendiri dan menjijik-jijik darah masuk dalam kuah gulai bayam tersebut tau. So tapi disebabkan keadaan dah huru-hara, yang Raja Bersiung tu nak benda tu cepat, nak makan cepat, so dia hanya continue dan terus memasak lah benda tu, dan disebabkan tiada masa untuk menggantikan benda tu, so masakan tersebut pun dihidangkan kepada Raja Bersiung tersebut. So apabila Bersiung ni pulang daripada pemburuan, Bersiung ni terasa amat lapar dan terus dengan gelojohnya bersantapkan nasi berlaukkan gulai bayam bercampur dengan darah tadi. So tengah-tengah makan semua benda tu, oh delicious and different, kata Siung ni. So si Bersiung ni pun tanyalah pada tukang masak apa yang berbeza, kenapa sangat sedap, tukar resepi ke? Lalu tukang masak Raja Bersiung ni pun mengakulah akan kesalahannya, dan sejak hari itulah this guy, si Raja Bersiung ni mulalah menitahkan pengawal pemancung dan membunuh musuh-musuh dia yang dipenjarakan, dan seorang banduan akan dihukum pancung dan darahnya akan dikumpulkan dalam satu bekas dan dimasukkan ke dalam masakan gulai bayam untuk santapan Raja Bersiung. And member pula makin lama makin ketagih, tak boleh hidup langsung tanpa menyantap darah manusia setiap hari. Habis banduan-banduan dia di dalam penjara dipancung dan diambil darahnya. So sesudah penjara si Bersiung ni dah kosong, si Raja Bersiung ni pun menitah para pengawalnya untuk menculik kanak-kanak yang tidak bersalah. Kanak-kanak ni pun dibunuh dan darah mereka diambil untuk disantap oleh Raja Bersiung.
So penduduk negeri berasa sangat marah akan baginda, tetapi mereka takut untuk berbuat apa-apa. So nak dijadikan cerita, pada satu malam 2 batang taring ataupun siung telah tumbuh di dalam mulut Raja Bersiung ni kerana kegemarannya mencantak darah manusia. So Raja Bersiung ni pun berasa sangat bangga lah. Dia macam, aku dah taring. So baginda mahu musuh-musuh dia takut dengan baginda, dan rakyat jelata berasa hormat dengan Raja Bersiung tu. So sementara tu Raja Bersiung ni pun terus menangkap kanak-kanak dan rakyat yang tidak bersalah untuk dibunuh dan diambil darah mereka. So akhirnya dibenci oleh rakyatnya sendiri, serik dengan kelakuannya yang tak berperi kemanusiaan. Rakyatnya memburu Raja Bersiung ni dan melarikan diri ke Perak. Kenapa kau pergi kampung aku, Mat? Banyak-banyak tempat, Mat. Dan kawasan tersebut yang kini dikenali sebagai Kota Raja Bersiung Ijo merupakan tempat di mana sembunyinya si Raja Bersiung sampai dia mati kot. And gua tersebut banyak dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah mistik. Alright, makhluk legenda yang seterusnya. Bagi Shadows merupakan makhluk yang jenis chill dan suka akan kediaman. Bukan kediaman rumah, tapi kawasan senyap lah, aman, tenang, semua benda tu. Tapi makhluk ni entahlah, banyak tempat asal usulnya tau. Ada yang kata dari Johor, ada yang kata dari Pahang, ada yang kata dari Perak. Mana satu port dia pun Shadows tak sure. Tapi apa yang pasti, modus operandi beliau tetap sama. So sang kelembai merupakan makhluk yang luar biasa dan dikatakan berhubungan dengan watak kayangan. Mempunyai tubuh yang besar dan tinggi. Bukan macam Shadows lah. Shadow bukan sang kelembai, ya. Just in case. So kuasa dia ni boleh menyumpah dan boleh menukarkan benda ataupun manusia kepada batu. So terdapatlah beberapa pandangan tentang kewujudan sang kelembai ni. Ada kisah yang menyatakan yang kelembai ni berasal daripada manusia yang tinggal di daerah hulu negeri Pahang. So kononnya ada 2 orang adik-beradik, seorang bernama Tak Ong dan adiknya Tatang. So mereka ni selalu bertarung kerana Tak Ong ni sentiasa cemburu terhadap kelebihan Tatang. So pertarungan yang selalu dimenangi oleh Tatang. Dalam cerita ni sentiasa diperlihatkan kegagahan dan kepintaran Tatang. Tatang mempunyai sifat yang gagah seperti badang, dan ada kisah yang menceritakan seluruh pokok perah di sekitar Pulau Raya dicabutnya kerana anak lelakinya mati termakan buah perah. Sehingga kini dikatakan Pulau Raya tiada pokok perah. So yang mana ada kat Pulau Raya tu korang boleh confirmkan lah, memang tak ada ke pokok perah tu? Shadows tak tahu. So anak perempuannya pula mati kerana memakan buah perah dan mayatnya dikebumikan di Gunung Tahan. Manakala isteri Tatang meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam sungai Dong ketika melalui sebuah titik untuk menyeberang. So setelah kematian demi kematian keluarganya, kelembai menjadi seorang yang selalu berduka cita. Dia tidak gemar melihat orang bersukaria. Dia sering sahaja menegur dan menyumpah sesuatu yang dilihatnya. Dan antara kisah yang famous yang selalu dikongsikan, salah satu tempat yang dinamakan Pekan Kampung Gajah di Teluk Intan, Perak, dan terdapat nama daripada batu di kaki Bukit Tunggal yang menyerupai bentuk gajah. Dan kewujudan batu ni dikatakan kerana gajah yang banyak di situ telah membuat bising, dan sang kelembai yang tidak suka dengan suasana bising telah menegur gajah-gajah tersebut. Akibat tu gajah tersebut dijadikan batu. Namun demikian sehingga kini tidak dapat dipastikan kedudukan sebenar batu yang menyerupai gajah di Bukit Tunggal tu. So dalam masyarakat orang asli Semai di Kampung Gajah, jika mereka hendak memburu binatang ke apa ke di dalam hutan, sesiapa yang melaluinya tidak boleh sesekali menegur ataupun menyapa. Jika menegur juga, orang asli tersebut akan kembali semula ke rumah dengan tangan kosong kerana beranggapan hasil buruan tidak akan dapat. Malahan mungkin akan ditegur oleh sang kelembai dan menjadi batu. Dahsyat agak sang kelembai ni. Kalau bising ke, kutuk ke apa, dia ubah menjadi batu kan. Anyways, makhluk legenda yang lagi satu.
Oh yes, binatang atau binatang pula, makhluk legenda yang bakal Shadows kongsikan ni merupakan salah satu makhluk yang Shadows agak boleh katakan favourite lah. Alright, naga. Siapa yang tak tahu pasal naga ni? Merupakan binatang yang famous satu dunia. Setiap negara mempunyai kisah-kisah mitosnya yang berkenaan dengan naga, dan Malaysia juga tak dikecualikan. Siapa sangka yang Malaysia juga mempunyai makhluk legenda ni, dan makhluk ni dikatakan berada di sebuah tasik yang diberi nama Tasik Chini yang terletak di Pahang. So Tasik Chini ni merupakan tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia selepas Tasik Bera. Maafkan aku, Bera. Okay, Tasik Bera. So tasik ni merupakan salah So tasik ni merupakan salah satu kawasan yang kurang penduduk. Walau bagaimanapun, pinggiran tasik berkenaan didiami oleh orang asli suku Jakun sebanyak 800 orang pada tahun mengikut statistik tahun 2016. So mengikut kepercayaan orang tempatan, tasik tersebut didiami oleh seekor naga yang dikenali sebagai Naga Seri Gumong, yang kadang-kadang dibandingkan kehebatannya dengan raksasa Loch Ness yang terkenal di Scotland. Apa kena Loch Ness dengan si naga tasik sini ni? Tapi anyways, jangan bermain, naga ni boleh challenge menatang dekat Loch Ness man. So terdapat beberapa kisah berkenaan dengan naga tasik sini ni, dan antara kisah yang diceritakan, terdapat 2 orang Sri Kandi disumpah menjadi naga dan berlawan di tasik sini. Manakala dalam versi lain, 2 ekor naga tu kisahnya daripada 2 orang lelaki yang bertapa, dan ilmu yang diamalkan oleh mereka menukarkan mereka menjadi naga. So mereka bertapa sehinggalah beratus tahun lamanya, dan ia berakhir setelah sisik naga tu bertukar menjadi kemas-emasan, dan 2 ekor naga tu dinamakan sebagai Seri Pahang dan Seri Gumong. Namun begitu, Seri Pahang keluar menentang Seri Kemboja kerana Seri Kemboja telah mengganggu keamanan negeri Pahang. Pergelutan di antara mereka sehinggalah akhirnya Seri Kemboja hampir tertewas. So Seri Kemboja terpaksalah menyelamatkan diri dengan bersembunyi di celah-celah gua di dalam laut. So kaum asli Jakun yang tinggal dekat sekitar Tasik Chini ni meyakini bahawa bentuk alur yang terdapat di tebing Tasik Chini merupakan tempat ular besar. Tiba-tiba dia orang panggil ular besar bertapa dengan panjang mencecah 200 meter yang bermula dari tebing sungai menganjur sehingga ke kaki bukit berdekatan. So ketika bertapa, seluruh badan ular tersebut tertimbus oleh tanah, termasuklah kepalanya sekali. Cuma lubang hidungnya di permukaan tanah untuk bernafas lah. Dia perlukan oksigen juga So ia makan dengan cara menyedut haiwan-haiwan yang lalu berdekatan dengannya. So penduduk setempat mendakwa bahawa kadang-kadang mereka boleh mendengar bunyi dengusan hidung ular tersebut, ataupun dalam kes ni naga tersebut. So apabila cukup tempoh pertampaannya, 4 kakinya akan tumbuh dan ular tersebut bertukar menjadi naga. Dan ada juga kisah yang menceritakan sekiranya terkumpul 7 biji mutiara naga, korang boleh seru naga tersebut dan naga itu akan tunaikan satu permintaan untuk korang. So maaf gurau, itu adalah kisah Dragon Ball ya. Jangan korang pergi dekat Tasik sini dan pergi cari pula mutiara naga tu. Tak ada apa Alright, itu cerita kartun lah. So Shadows pernah lah terdengar satu kisah ni, di mana terdapat satu diver Mat Saleh yang menyelam dekat Tasik Chini tu. So tengah mereka duk sedap menyelam tu, dan si Mamat diver ni terasa seperti ada sesuatu yang besar di dalam air, tapi tak tahu apa benda tu lah. Sampailah satu momen diver ni sampai ke satu tempat yang nampak seperti pagar yang besar, dan bila diver ni mendekati pagar tersebut, dan time itulah dia terdengar satu bunyi seolah-olah seperti guruh, seperti satu makhluk yang besar yang mendiami di sebalik pagar tersebut. Betul ke tak? Allahualam, tiada siapa dapat mengisahkan kisah tu. Dan naga yang kononnya mendiami tempat tu sampai ke hari ini hanyalah satu kisah mitos yang diceritakan turun-temurun oleh penduduk tempatan di kawasan tersebut. So begitulah perkongsian Shadows berkenaan 5 makhluk legenda yang terdapat di Malaysia. So bagi Shadows, makhluk-makhluk ni mungkin datang dari sama ada jelmaan jin ataupun syaitan. Tetapi apa yang menarik untuk kita lihat, selain hantu, pontianak ke pocong ke toyol ke apa ke,
di negara Malaysia juga mempunyai makhluk-makhluk yang misteri seperti yang telah Shadows kongsikan. Orang Game Bayang semua, sekiranya korang suka dengan perkongsian yang Shadows sampaikan pada hari ini dan korang nak Shadows kongsikan lagi info-info yang jenis kira macam ni lah, top 5 ke apa ke, korang boleh tekan butang like, share pendapat korang di ruangan komen. Jangan lupa subscribe kepada yang masih lagi belum subscribe. And seperti biasa, namaku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Take care. Jangan jumpa dengan si Kelambai.